Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Selama 2 jam hari ini, 2 sampai 4. Dan kita hari ini mula balik topik 1, iaitu kepada psikologi pedagang pembentukan minda pedagang atas talian. Ada 4 topik semuanya. Hari ini adalah topik 1. Dan untuk pusingan kali ini kita akan cuba untuk fokus kepada model size posisi, satu benda yang semua trader kena ada lah dalam sistem dagangan mereka. Berhentilah buat yang depo 1000, trade 0.1, 0.01, semua stop loss 30 pip, semua TP 60 pip. Berhenti buat benda tu. Seriously, berhenti buat benda tu. Anda boleh letakkan target, tapi kirakan saiz posisi yang kena. Salam siang Sunbi, wassalam adik. Jadi hari ini kita mula balik kepada topik 1, pembentukan minda pedagang atas talian. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada pedagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira nombor 1, pengalaman, 2, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Rambut tak ada style baru. Sama je rambut dia. Cuma pendek tak pendek. Sedih. Okey, nama saya Zulkifli Razak. Bagi Zul saja, sama rambut dengan yang dalam gambar ni. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sebab lebih daripada 20 tahun. Jadi, kita lihat kepada wassalam Yus. Kalau tanya saya, topik yang paling penting dalam sesi-sesi saya adalah 4 topik yang awal ni. Pembentukan minda pedagang atas talian. Sebab kalau anda cari pasal elite wave, anda cari pasal market dynamic, ia sebenarnya cuma benda logik yang kalau anda fikirkan, anda sendiri boleh datang dengan sistem dagangan tu. Benda yang benda yang logik je sebenarnya. Basically kita tengok US dollar JPY, dia bergerak ke mana. Kalau dia bergerak berlawan dengan yen pair yang lain, then kita tahu itu adalah something berkenaan dengan US dollar. Kalau dia bergerak berlawanan dengan dollar pair yang lain, itu adalah something berkenaan dengan yen. Itu je. Dia benda logik je sebenarnya. Jadi kita akan sentuh yang tu nantilah. Tapi kalau tanya saya, 4 topik awal saya, itu anda tak boleh dapat kat mana-mana. Itu anda tak boleh dapat mana-mana. Okey. Jadi sebelum kita mula sentuh topik ni, kita lihat dulu apa yang ada dalam pasaran. Okey, jadi setakat ini kita punya main view tak ada pertukaran daripada yang saya cover dekat Discord dan lain-lain. Tak ada perubahan. Untuk US 500 kita jangkakan bahawa kita berada dekat borderline lah. Sama ada indeks ni dah habis dia punya correction dari bulan 1 untuk indeks-indeks utama dekat Wall Street, dekat Nikkei dan juga dekat FTSE. Lebih awal sikit dia jatuh, dan pembetulan kepada struktur sejak Mac 2020 ni, ada indeks yang kita dah tamatkan dan memulakan pergerakan ke atas. Jadi lonjakan ini ada indeks seperti FTSE, seperti US 30 yang kita tamatkan dia punya correction ni. Okey, ada indeks yang kita jangka masih lagi ada 3 lagi lekuk ke bawah. Okey, apapun bounce dari bulan 10 ni, daripada bulan Oktober ni, kita jangkakan akan ada satu correction sekurang-kurangnya 3 lekuk. Sama ada 3 lekuk di sini adalah 3 lekuk yang besar. Adalah 3 lekuk yang lebih besar,
untuk indeks-indeks seperti US 500, US 100, kepada seperti seperti DAX, yang kita jangkakan akan mempunyai masih lagi ada low dia, ataupun dia cuma merupakan satu correction yang kecil kepada low Oktober ni. Atirah wassalam. Okey. Kunci dia sebenarnya kepada apa yang kita nampak dekat pasaran bond sebenarnya. Kenapa pasaran bond? Apa yang menyebabkan pergerakan ini? Apa yang menyebabkan pergerakan ini dalam pasaran? Siapa ingat? Siapa tahu? Kalau anda ingat, pada Mac 2020, ekonomi tak bagus. US lockdown, COVID-19 cases, jumlah kematian adalah tinggi semasa bulan 3 dan sehinggalah di sini. Tapi kita nampak pasaran naik. Ekonomi US negatif. Wassalam Nabil. Ekonomi US negatif pada waktu tu. Malaysia jangan ceritalah. Ya, kita sendiri ingat bulan 4, bulan 3 tahun 2020. Nak buang sampah pakai 2 face mask kan. Kalau terpegang pintu ataupun tekan lift tu, dia punya basuh tangan tak dapat nak cerita sampai ke siku. Ya, maksudnya fear kepada hidup. Ya, ini adalah disebabkan oleh polisi. Ya, di mana kita ada dasar fiskal yang lebih yang menyokong kepada kecairan pasaran. Kita juga ada daripada sudut monetary di mana kadar faedah diturunkan, pembelian aset oleh bank-bank pusat. Jadi pergerakan ini adalah basically disebabkan oleh liquidity, injection of liquidity dalam pasaran. Jadi apabila liquidity dinaikkan, basically kita akan lihat kepada kadar faedah tu diturunkan. Okay? Dan ini menyokong, dan apabila central bank mula membeli bond, kita nampak kepada harga bond. Maksudnya apa-apa jadi ada bank pusat beli. Jadi sebab itu orang membeli bond, itu sebabnya harga tu naik. Harga bond tu naik dan effectively menurunkan kadar faedah. Dan kita nampak lonjakan dekat pasaran. Pada bulan 9, Fed mengumumkan bahawa dia akan mula mengurangkan pegangan aset dia. Okey? Dia akan mula mengurangkan pegangan aset dia. Kita nampak this move. Kita nampak movement ini. Sehinggalah bulan 1 apabila Fed actually menurunkan pegangan aset dia. Ini yang kita nampak. Jadi kita tahu dan kadar faedah ni secara langsungnya mempengaruhi apa yang kita nampak kepada pergerakan US dollar. US dollar dah kukuh sejak dari bulan 1 2021 dari sini. Dari sini US dollar dah start kuat. Ni maksud saya. US dollar tu dah mula kuat dari bulan 1. Dari bulan 1 sebelum tu lagi dari sini. Movement inilah bulan 1 2021. Ni movement dolar. Waalaikumsalam dia. Ada kena mengena tak kisah zaman Trump. Ni cerita liquidity. Kalau ikut zaman Trump, US dollar habis dah. Kan? Kita nampak US dollar kukuh. Pasaran saham naik. Tak semestinya US dollar naik, indeks tu jatuh. Tak. Jangan ambil korelasi satu-satu. Korelasi kena lihat 3. Tu yang saya duk ulang. Jadi kita nampak US dollar mengukuh sejak dari di sini. Indeks naik, US dollar pun naik. Siapa yang cuba sell UJ pada waktu tu?
Sebabnya kadar faedah, orang dah mula bercakap mengenai kadar faedah akan mula dinaikkan. Ni cerita dia. Dia belum naik tapi akan mula dinaikkan sebab kadar inflasi mula meningkat. Okey? Dan apabila Fed mula menurunkan pegangan aset dia pada bulan 1, kita nampak pasaran. Sebab likuiditi masih tinggi kat sini. Kunci dia adalah likuiditi masih tinggi. Likuiditi masih tinggi. Ini yang menyokong kepada pasaran. JJ, kenapa JJ Amirul? Likuiditi masih tinggi. Kita cover satu-satu instrumen. Saya nak ceritakan, fahamkan apa berlaku dalam pasaran dulu. JJ nak tengok yearly chart ke, monthly chart ke, H1 ke, M1 ke, M5 ke, satu saat punya chart ke, mana satu Amirul? Semua ada dekat ni. Dia cari buy kat bawah lagi. Sekarang jangan trade yen pair. Saya dah cerita yen pair dari bulan lepas. Anda akan kena libas atas bawah. Kecuali anda trade setengah jam. Jangan sentuh yen pair. Seriously, anda akan kena libas atas bawah. Cari buy di bawah nanti apabila indeks ini sampai kat sini. Kalau ini pergi kat sini. Ataupun lekuk dua dia. Antara dua. Okey. Liquidity masih tinggi. Ini yang menyokong kepada pasaran. Ini yang menyokong kepada pasaran semasa. Dan pada masa yang sama, kita nampak US dollar kukuh. Itu yang berlaku. Dan apabila pembelian aset, maksudnya likuiditi diturunkan, kita nampak pasaran saham jatuh. Okey. Soalan dia sekarang ni. Okey. Adakah ini lengkap dan mula naik ke atas ataupun kita ada pergerakan ini? Sebab ini dua, kita berada betul-betul dekat simpang. Di antara fasa 3 dan fasa 4, kita dah letak benda ni dekat nak 3-4 bulan dah dekat situ. Okey. Sama ada US 500 ni, kita masih ada movement ini. Ataupun ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 dan ke atas. Either one. Kita ada lower low. Tapi kat sini kita letakkan sebagai 5 lekuk. Sama jumlah 5 lekuk. Saya boleh letakkan C dan 2 di sini dan lengkapkan seperti yang kita lihat dan lukiskan kepada US 30. Ni yang kita letak dekat US 30. Di mana kita jangkakan bahawa 7 swing di sini. Ini tak dapat lukis sebagai apa? Sebagai zigzag. Ini tak dapat. Sama ada kita dah habiskan kat sini. Ataupun kita ada ke bawah lagi. Kalau ke bawah lagi, ini kita kena jadikan flat. Sebab kita jangka cuma 3 lekuk. Okay, kalau dia ni, inilah A, B, C, X dan 3 lekuk ke bawah. Kalau dia ke bawah lagi, apapun anda tak trade di sini. Tak, buy pun tak. Ini pun tak ada. Tak ada. Jangan tiap kali, ni US 30 naik ke turun. Entah. Dia berada dalam zon rintangan semasa. Dia berada dalam satu area di mana nak buy, anda buy mahal. Nak sell, ini adalah motif. Anda tak pergi sell sebab ini adalah motif. Ini adalah motif. Jadi anda tak dapat nak sell dia. Faham? Ini tak dapat nak sell.
Kalau nak sell juga, anda tak sell US 30. Anda mungkin masuk kepada US 500. Ini adalah korektif. Beza dia yang ini, structure ini. Ni maksud saya ambil dekat trading view supaya senang sikit nak bandingkan. Beza dia adalah benda ni. Ni apa ni? Copy. Apa saya cari? Analisa. Yang ini kot. Beza dia adalah benda ni. Ni, okay. Ni US 30. Ini adalah US 500. H1 ni. Okey. Beza dia adalah benda ni. Dekat US 500, ini membuat low. Dekat US 30, yang ini tak buat low. Ini maksud saya. Ini buat low. Yang di sini tak buat low. Nampak? Yang di sini. Jadi kita akan tandakan sebagai 1, 2, 3. Kalau 3 habis kat sini ataupun kat sini tak kisah. 4 dan kita masih katakan ini ke atas lagi. Okey? Yang ini tak dapat. Yang ini masih lagi 1, 2, 3. Nampak? Ini masih struktur korektif. Ini adalah struktur motif. Faham tak? Adakah US 30 lebih kurang gold? Tunjukkan benda ni dulu. Gold nothing. Yang penentu market ada 3. Index, US dollar dan dan yen. Semasa everything is US dollar. Masalahnya, mereka yang cuma tahu saya trade US 30 je bang. Tu masalah. Setiap kali dia buka chart, ni sell. Oh, ni buy. Tak dapat. Anda cari satu, apa pandangan anda? Ini, kalau anda katakan ini dah motif, ini H1 tau. Kalau anda katakan ini adalah motif, ini untuk intraday, ini adalah motif, maksudnya trend, anda cuma cari buy. Tapi anda tak buy dekat sini. Anda tunggu sebab anda faham bahawa struktur ini bermula dari sini. Betul? Ini motif. Anda tunggu bila korektif berlaku. Dan baru anda trade dia. Ini motif. Anda tunggu correction kepada struktur ini berlaku. Macam mana kita tahu dia melakukan correction? Siapa yang ikut sesi semalam? Okey, ingat tak yang kita cerita pasal indikator tu? Ini contoh dia. Okey. Anda faham bahawa struktur ini, struktur dari low pada bulan 10 ni, okey, masih lagi merupakan satu struktur. Itulah guna indikator ni. RSI dan juga stokastik. Okey. Letakkan ke atas supaya senang tengok. Atas ni RSI, sini stokastik. Macam mana nak tengok dia? Punyalah berbelit dia kan. Ni cara dia. Okey. Ni dia punya ni Okey, nak tengok macam mana? Apa yang anda nak tengok adalah dia membuat benda ni. Dekat apa?
dekat dia buat satu parabola. Macam mana kita nak tengok kat sini? Tukar time frame. Jadi anda pergi kepada time frame yang lebih besar. Tengokkan H4 dulu. Ada tak? Ini masih berselerak kan? Pergi kepada daily. Nampak? Jadi ini adalah daily. Ini adalah daily punya fractal ataupun trend dalam daily. Kalau trend dalam daily, anda nak guna fractal apa? Ingat apa yang kita bincangkan semalam? Jadi anda nampak U tu nak buat parabola tu dekat, anda tunggu benda ni. Anda tengah tunggu dekat daily buat benda ni. Dan barulah anda dapat nak trade. Faham Amirul? Dan kalau anda melukis Elliott wave, fractal apa yang anda gunakan untuk daily? Untuk daily. Itulah benda ni. Harian. Sama ada anda gunakan kepada fractal ini ataupun kepada yang hitam ni. Faham tak? Maksudnya, yang dalam-dalam ni, pecahan-pecahan dalam ni, sama ada anda gunakan merah ataupun anda gunakan minute. I don't want. Nampak cara dia untuk pilih fractal? Keyboard. Ni yang kita cerita semalam. Kat mana yang anda nampak parabola tu berlaku? Jadi ini adalah daily punya ni. Jadi anda tak trade dia kat sini. Saya trader harian bang, betul. Tapi anda sebab ini adalah daily, anda tunggu daily punya ni adalah bagi mereka yang nak swing. Ini bukan bagi mereka yang nak trade intraday. Sebab anda lihat kepada swing untuk memulakan price ke atas. Macam sekarang belum ada. Dia kena sampai 50% yang stocks dia. Belum. Daripada sudut indikator dia belum. Momentum dia belum. Itulah yang 50% stocks. Belum ada. Ini mungkin masih dalam 3. Nampak? Ini mungkin masih dalam 3. Mungkin 3 kita masih kat sini. Masih ongoing. Kita kalau dan nak tentukan pecahan-pecahan dalam dia, pergilah kepada H4 dan anda kira lah. Anda kira kat mana yang RSI paling tinggi. Okey, ni RSI dia paling tinggi kan. Jadi 3 kita alih sini dulu. Ni 4 dan anda ikutlah hukum-hukum Elliott wave. Boleh? Tiap kali anda nampak yang besar, itu 1, 2. Okey, nah kalau kita pecahkan macam ni. Ni yang besar juga kan. Anda alihkan 1, 2. Macam tu je sebenarnya. Dan anda nampak macam ni 3. Ni 4. Kalau anda nak lukis macam ni lah. Ni 5. Menghabiskan 3. Itu contoh dia lah. Dan baru anda pergi detail lagi. Cukup tak aku nak letak 3 kat sini? Ni cukup tak lekuk dia? Faham? Ini some sort of 2. So, anda boleh lengkapkan sebagai 1, 2 lagi. Ataupun anda naikkan 3 kat sini.
Tak salah pun. Tak salah pun. Kan? Oh, 3 sini. Sebab ingat, 3 kat sini pun akan ada 5. Okay, Indie Force Index. Saya pernah try. As simple as that. As simple as that. Dan anda tunggulah dia punya pembetulan kepada struktur ini. Bila berlaku parabola tadi. Faham keyboard? Bila berlaku parabola. Dekat daily. Sebab kalau anda nampak dekat H4 ni, dia banyak sangat lekuk. Faham dah benda ni? Katalah anda kata, okey. Katalah ini dah berlaku. Ini dah berlaku. Katalah ini dah berlaku. Okey. Ini dah berlaku. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu ada nampak struktur motif. Ini belum ada trend. Anda baru saja ada low, high. Higher low. Kalau anda nak trade struktur ini, anda kena tunggu high di sini break dahulu. Baru anda ada trend. Saya tak tahu. Saya tak cuba ni. Anda test kalau anda rasa dah profitable, pakai. Itu je. Kan, keyboard. Nampak cara untuk kita nak tentukan trend tu dalam fractal mana. Kan? Anda guna SNR pun boleh. Anda nak guna force index pun boleh. Anda nak guna apa-apa pun. Tapi yang pentingnya anda faham anda tengah tengok trend dekat time frame mana. Problem yang tu solve tak, keyboard? Jadi anda tahu itu sesuai tak untuk trade intraday. Kalau anda tengok dekat sini, ini tak sesuai untuk intraday. US 30 bukan untuk trader intraday sekarang. Itu daily. Okay, now. Kita tengok yang problem kita yang kedua tu, iaitu US 500. US 500, kita tahu bahawa ini adalah mana pergi? Ini RSI. Oh, kita pergi tempat lain. Ini RSI. Kenapa dia hilang? Mana pergi tulisan dia? Sekejap. Indicator and financial name. Symbol name. Dan symbol last price. Indicator and financial value. Okay. Letak H1. Okay. Ni sama juga. Kita tahu bahawa ini adalah dekat daily punya ni. Ini belum ada parabola. Daripada bawah ni. Daripada bawah ni. Kita dah ada. Nampak daripada bawah ni. Kita dah ada satu parabola kat sini. Sebab dia sampai 50%. Okay. Ni dah ada daripada low ni kan. Yang sama. Nampak tak US 30 tadi dia tak ada benda ni. Ingat tak? US 30 tak ada. Faham? US 30 tak ada kan? US 30. Okey. Ini tak ada. Dia pergi tempat lain. Tak apa. Ni bagi mereka yang trade intraday, anda nak pilih dia berdasarkan mana. Apa struktur, apa benda yang aku nak trade untuk intraday. Okey. Nampak? US 30. US 30. Ini tak ada. Yang ini di sini. Yang ini, kita tengok sama. Biar chart dia sama. Anda guna teknik apa pun, asas yang ini kena ada.
asas ini, ingat. Okey, dia macam ni. Yang ni. Okey. Bila sini reset, sini tak ada pun. Sini tak ada. Tak reset. Nampak? Ni tak reset. Faham? Situ tak reset. Langsung tak reset. Yang sini, ini, sini tak ada. Tak reset. Dia tak masuk. Dia tak masuk balik. Tak ada parabola tu lah. Okey, sekarang ni, daripada low di sini, untuk US 500, kita dah ada satu channel. Satu. Dua. Ini masih dalam correction. Ini masih lagi dalam correction. Ini yang di sini, ini low dia. Sini kita dah masuk dalam motif. Beza, dua ni tak sama. Jadi, US 500 ni masih ada chances untuk dia break low. Ini low di sini bertahan. Kalau ini break low, ini akan extend lagi ke bawah. Faham tak? Benda logik dia ada dengar balik. Kalau anda siapa yang rekod, anda dengar balik apa yang saya sebut sekarang ni. Kalau US 30 ni break low, yang di sini akan break jauh lagi. Extend lagi jauh. Lagi jauh dia punya pergerakan. Sebab di sini yang ini leading. Yang ini lagging. Ini leading. Kenapa ada momentum yang reset dekat sini? Bila ada something yang tak kena kepada dia, dia jatuh dengan momentum. Yang ini jatuh, dia tak jatuh dengan momentum. Tak ada reset. Tak ada sampai 50%. Benda logik dia sebenarnya. Momentum. Engkau tu dah lemah. Lepas dah tua, kena COVID, lagi teruk sakit. Macam itulah. Orang tu dah okey, sihat, kena COVID, dia okey. Lebih kurang macam tu. Ini yang okey tadi. Ini saya yang umur dah tua ni. Macam itulah lebih kurang. Ashwood. Tak nak. Faham tak? So, sini masih lagi, setakat ini adalah structure korektif. Now, jadi kalau nak trade intraday, anda interested kepada yang ini. US 500 untuk nak short dia. Sebab structure dia masih korektif. Setakat ini kita baru saja ada 1, 2. Faham tak yang macam mana kita nak pilih ni? Keyboard. Nampak kan? Keyboard dah nama. 1 dan 2. Dan anda tunggu price sampai di 100% kat sini. Jadi kalau nak trade intraday juga, anda tunggu price sampai di sini untuk start shorting. Cari peluang shorting. Teknik anda lah. Ni boleh nak short sebab dia masih correction. Itulah apa yang kita lukis. Boleh? Nampak dah anda sedang, bagi mereka yang guna support resistance, anda nak tahu support resistance mana yang valid kan. Kalau contoh kita tahu kat sini tadi kan, US 500 low ini adalah valid kan. High sini adalah valid, betul? Dan low di sini. Jadi kalau anda nak buat support resistance, anda tak letak support dekat sini, dekat sini, dekat sini. Ni tak ada apa. Anda cuma letakkan support, first support kat sini. Second support dekat sini. Kalau ini break, itu dah tukar trend. Kalau anda guna support resistance lah. Faham?
Jadi anda tak pergi lukis sini satu penuh cat kau dengan line. Kan? Macam-macam zon ada. Sini zon rintangan, sini zon pertemuan kita di Taman Rashidah. Fanboy. Faham? Anda tak buat, sini satu zon. Tak. Sini satu zon. Sini satu zon. Sini satu zon. Sini satu zon. Kan? Sini satu zon. Sini satu zon. Sini zon yang utama. Kat mana zon ni? Penuh lain. Faham? Ini akan membantu mereka kat mana reset tadi. Keyboard, kat mana reset tadi? Sunbi. Amirul. Fanboy. Fanboy. Faham? Anda cuma letakkan SND zone dah, apa zone dah. Di sini. Contohnya. Di sini. Contohnya. Situ je. Anda tak adalah semua tempat kau letak petak. Beli nampak. Siapa tu? Tak tahu. Tak, ini caranya untuk anda mengenal pasti ya. Mana satu support resistance, zone ataupun line. Saya tak tahu anda guna hilang cat tukar dengan zone. Contohlah kan, anda nak tengok kat mana. Tu contoh. Tak ada perli-perli. Saya tak tahu anda guna teknik apa. Faham? Ni kaedah ni untuk mereka yang menggunakan support resistance pun boleh. Anda gunakan yang ini tadi ya. Tu cara dia nak pilih mana satu. Jadi kalau break yang tu dia kita tahu dia dah. Faham? Apa logik dia? Apa logik dia? Zon atmosfera. Tengok Kunsan. Dia ada tapi dia senyap. Saya tahu dia ada tapi dia senyap. Apa logik dia? Logik dia adalah biarpun di sini kita ada pergerakan ke bawah. Okay? Biarpun kita ada pergerakan ni apa ni? US 500. Biarpun kita ada pergerakan ke bawah. Kan? Tapi biarpun dia datang dengan momentum, tapi tak tembus. Itu logik dia. Okey. Apa pun, saya akan mencari peluang. Tak kisahlah fundamental cerita apa ke. Saya mencari peluang di sini untuk shorting. Okey. Ni lebih kepada short term swing lah. Bukan intraday. Short term swing. Buat yang sama tadi. Anda pergilah lower time frame. Bagi mereka intraday, buatlah kat lower time frame. US 30 tak ada. Ni tak ada. Ni tak dapat. Sebab ini 5. Faham kan kenapa ini 5? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Dan bukan 3. Dah faham itu Dan anda dapati sekarang ni semuanya dalam divergence. Yelah, SNR tu support resistance ataupun price level yang tak break. Tu yang dia jadi SNR. Dia ada momentum pun dia tak dapat nak tembus. Jadi maksudnya level tu kuat. Adalah order dekat situ dalam erti kata lain. Itu logik je. Kan? Okay? Betul tak ni nak ke atas? Entah. Saya boleh alihkan ni kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu turun ke bawah. Boleh? So, ini buy ke? Entah. Tak tahu. Ni tak ada. Okay. Itu adalah untuk US 30. Chart ni semua ada dekat ni dekat dekat chart tag. US 100, US 100. Either ini adalah 3. Ni 4. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Lepas tu naik ke atas. Apa pun kita jangka masih ke bawah. Benda logik. Buat benda logik. Chart ni sebenarnya cerita price dia. Kalau anda fikir price tu,
Anda tengok indikator momentum, anda tengok indikator volatility. Volatility tu harga duk berubah-ubah. Kejap naik, kejap turun. Macam anda nak beli rim kereta. Anda pergi kedai ni, woi, harga macam ni. Tak apa, aku tunggu besok. Besok harga turun balik. Tunggu nak turun balik. Lusa anda pergi, naik balik. Tu volatile. Orang Sarawak cakap kalau dalam volatile market lebih kurang pok nasib lah. Pok nasib. Faham? Kau dapat harga bagus, bagus betul-betul. Tu pok nasib. Okay, ni boleh satu lagi ke atas. Ini boleh lagi buat satu lagi ke atas. Tapi zon ini dijangka bertahan. Okay, sebabnya sama seperti US 500, ini adalah structure korektif. Satu saya jangkakan ini masih, ataupun ini buat double untuk buat dua. Itu adalah US 100. Apa yang merah? Okay. DAX masih dalam 3. Jadi kalau indeks buat lekuk 3, UJ ke bawah, Yen Pay lain setakat ini ke bawah. Kalau ini betul-betul break ke bawah, indeks kat sini macam ni. Ingat, kalau indeks masuk dan naik ke atas, lekuk 3. Tak kisah fraktal apa. Tak kisah fraktal apa. Lekuk 3 tu adalah momentum. Okay? Tetapi sekiranya anda nampak ini berlaku, itu adalah short term negative yen. Di mana UJ ke atas tapi sideways, yen pair yang lain kena bergerak ke atas dalam motif. Okey. Sekiranya anda nampak ini naik ke atas tetapi yen pair sedang jatuh macam ni, apa tu? Maksudnya indeks kat sini tak perlu buat benda ni. Tak perlu. Ini dah mungkin jatuh. Kalau then satu nampak, saya tak katakan untuk US 30 ni jangan pergi sell kat sini. Jangan pergi buy kat sini. Ada kemungkinan ini cuma lekuk 2. Lepas tu jatuh ke bawah. Ataupun ini adalah lekuk 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu jatuh ke bawah. The only sebab kita lukis ke atas ni adalah US 500 ada incomplete sequence. Itu je sebab dia. Ni masih ada incomplete sequence. Itu je sebab dia. Maksudnya dia tak cecah lagi 100%. Nampak kenapa jangan sell? Ini boleh lengkap. Ini saya boleh alihkan 5 ni kat sini. Dan dah jatuh ke bawah. Faham? Okey. Nampak? Ini naik tapi yen pair ni turun ke bawah. UJ jatuh ke bawah. Sepatutnya kalau indeks nak buat lekuk 3, indeks nak buat lekuk 3, UJ ke atas. Ataupun dia jatuh pun jatuh dalam mendatar. WXY atau bukan masuk wave 3. Ni masuk lekuk 3. Satu saya nak tukar tapi belum cukup info untuk saya nak tukar dekat time frame kecil. Ini mungkin bukan lekuk 3. Wassalam. Ini mungkin dah cukup 5. Saya tukar color je. Faham tak? Saya tukar color macam ni. Ni saya tukar color jadi ni.
Dan 5 kat sini. Nampak? Itu je saya buat. Tak sampai 10 saat update chat dia. Sekarang ni saya tak cukup info untuk nak letak benda tu. Okey? Sekarang saya tak cukup info. Sebab kalau ini betul buat 2/3, yen pair kena bergerak motif. Ini kena bergerak macam ni. Sekarang ni dia turun. Nampak? Even UJ ni sedang turun. Tapi UJ tak jatuh lebih laju macam yang anda nampak dekat yen pair yang lain. Tak. Ni pun tak. Kita sedang jangka indices nak buat lekuk 3. Sekali lagi saya ulang. Lekuk 3, biarpun dalam fraktal kecil, adalah momentum. Maksud dalam erti kata lain, anda sedang menyangka untuk shorter term, yen negatif, yen dynamic. Saya sedang ceritakan benda ni. Ni yang kita tak sempat cover bila cuti. Satu, saya tak suka cuti. Cuti pun kita buat juga sesi kita. Saya sedang cerita benda ni. Ni yang kita tak sempat nak cover itu. Pilih apa yang anda nak trade. Kita sedang cerita pasal negatif yen. Sebab lekuk 3 dalam indeks. Dalam shorter term, anda buat benda ni hari-hari. Amirul, keyboard, buat benda ni hari-hari. Anda tengok, anda sedang jangka indeks lekuk 3. Kalau indeks lekuk 3, yen motif ke atas. Indeks motif ke atas. Dolar mendatar. Tapi apa kita nampak tadi? Kita nampak indeks macam ni, yen ke bawah. Macam mana tu? Setakat ini belum ada yang tembus. Sama ada tembus bawah ni, ataupun even yen pair yang buat lower low. Belum ada. Tapi saya belum tukar dia. Cat JPY belum tembus. Ni masih sideways. Belum tembus atas, belum tembus bawah. AUD JPY belum. TJ belum. EJ belum. Tembus bawah ni. UJ belum. Betul? Indeks lepas tu anda tengok yen pair. UJ. Okey? Kalau ini tembus ke bawah, ini ke bawah, ini akan jadi 1, 2, 3. Faham tak? Dan ini akan habis 5 dan kita memerlukan 1, 2, 3. Ni jadi 3 dia. Ini jadi lekuk 3. Itu adalah benda ni. Instead of negative yen, itu adalah positif yen. Nampak tak? Sebab UJ, yen pair yang lain sama magnitude ke bawah. Yen kuat, dolar mendatar, dolar pair mendatar, indeks ke bawah. Nampak cara guna yang ni? Saya dah kongsikan dalam Discord. Kita satu tunggu mana satu?
adakah kita akan melihat indeks ni pecut ke atas lekuk 3 ataupun saya akui tengah bercampur sekarang ni. Saya tengah tunggu data. Ataupun di sini saya dapat buat 5 tau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3 dalam 3. Faham? Sama mana benda ni? Ataupun di sini. Anda tak pergi trade yen pair sekarang. EJ ke, GJ ke, Anda tak trade dia sekarang. Sebab unless ada yang mana-mana yang break. Kalau ini berlaku, dan indeks akan buat ke atas. Kenapa saya lukis ini? Sebab kita menjangka indeks sedang akan buat lekuk 3. Faham tak? Indeks akan ada 3 lekuk lagi ke atas. 3 lekuk lagi ke atas. 1, 2, 3. Itu membenarkan GJ kat sini buat 3 lekuk ke atas. 3 lekuk lah. 3 lekuk ke atas. Tapi kalau low ini break, indeks lengkap. Ingat, kiraan untuk indeks ke atas ni dah cukup. Kiraan dia dah cukup. Ingat, saya cuma tukar color. Jumlah-jumlah lekuk dia cukup. Kita sedang dekat inflection point, sama ada ini turun ke bawah ataupun ke atas lagi dalam 3 lekuk lagi. Faham ke ni? Kita dekat simpang ni. Kalau anda nak buy ke nak sell sekarang ni, direction dia tengah bercampur. Mana satu? Sama ada kita akan ada positif yen dynamic ataupun ini. Di mana indeks buat, sama ada dia nak buat lekuk 3 ke atas ataupun lekuk 3 ke bawah. Anda sedang dekat tempat tu. Stand dia. Itulah tadi. Mana satu? Nampak kaedah untuk analisa dia? Jangan cuma tengok chart saya, ambil bulat-bulat. Tak. Anda tengok dan fahamkan. Sebab itu tak semua lekuk boleh trade. Sebab itu tak semua lekuk boleh trade. Bukannya semua lekuk saya tanda ke atas, oh ni buy, oh sini sell. Ini mungkin lekuk satu. Ataupun satu lagi ke bawah, ni satu. Ni 2. Ni tengah-tengah. Anda trade cuma apabila dia mencapai extreme area 100%. Ini mungkin tak sampai. Sini 5 dan jatuh ke bawah, tak apa. Tetapi sepatutnya anda dah ada posisi untuk US 100. Belum, kita tengah-tengah sideway, masa di tengah sideway. Sama ada we will see ini sebagai 3. Ini sebagai 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Kalau ini berlaku, ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini ke atas. Kita nak info apa untuk tengok yen dynamic? Allah hatirah. Whether ini break lagi ke bawah ke tak. Sebab, sekali lagi saya ulang. DEX ni, kita jangka lekuk 3. Of which jumlah-jumlah lekuk dia cukup untuk saya alih 5 ni kat sini. Anda nak, okey, tengok daripada sudut probability. Anda nak tengok probability. Okey. Anda nak tengok probability dia. Mana satu yang lebih tinggi? Kita tengok probability dia. Nombor 1. Negatif yen. Di mana indices lekuk 3 ke atas. Okay, bila ini berlaku,
yen pair, motif ke atas. Dolar, sideway. Sama ada sideway ke bawah ataupun sideway ke atas. Okay, tengok dari sudut probability. Ini pula adalah positif yen. Di mana bila positif yen, indices 3 ke bawah. Yen pair, motif ke bawah. Dolar, sideway. Salah satu sideway. Ni cara baca chart saya. Sekarang ni, apa yang anda nampak dekat indeks? Saya tak tukar lagi sebab kita masih ikut yang besar. Okay? Saya masih ikut yang besar sebab belum ada level yang break. Dan kita ada incomplete untuk US 500. Sebab itu kita masih lukis ke atas, extend ke atas. Ya? Tetapi jumlah lekuk dari sini ke sini, dia cukup untuk saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah kiraan untuk indeks cukup. Cumanya, kita masih ada incomplete sequence US 500. Sebab tu saya tak lukis dia ke atas. Saya tak lukis dia ke bawah lagi. Ini je sebab kita tak tukar lagi. Ini je sebab dia. Tapi jumlah lekuk dia, sequence dia cukup. Tak kisah. Asal seorang-dua faham cukup. Jumlah lekuk dia untuk melengkapkan struktur dari bulan 10 tu dah cukup. Yang low tadi bulan 10 dah cukup. Sama ada sebagai korektif dalam US 500 ataupun sebagai motif untuk US 30. Jumlah sequence dia dah cukup. Sebab apa saya tak lukis ke bawah lagi? Sebab kita ada US 500 yang belum melengkapkan 100%. Itu je. Tapi jumlah-jumlah lekuk dia daripada sudut kiraan korektif adalah cukup. Okey. Daripada sudut levelnya, ini tak sampai lagi. Itu je. Satu kita masih lukis ke atas. Ha? Daripada sudut probability dia, ini higher chances. Cuma dia tak dapat dilukis lagi disebabkan oleh yang pertama tadi belum lengkap. US 500. Itu je sebab dia. Dalam erti kata lain, ini mungkin lekuk 2 dan ke bawah. Saya tak buat lagi selagi dia tak tembus invalidation. Selagi kita tak nampak reset dekat US 30 dan ataupun US 500 dan lain-lain. Ha? Ini adalah 5, habiskan 2, ni 1, 2, 3, 4, 5. Break. Break. Dah pukul berapa dah? Dah pukul 3 pula. Terkejutnya. Okey, kita break sekejap. Lepas ni kita sambung balik. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung. Syahmi faham-faham. Akmal buat pintar. Dia ambil masa. Dia sebenarnya kepada dia saya dah kongsikan ini. Yang ni. Anda Akmal ambil dekat Discord. Print out benda ni. Print out satu-satu ni. Satu-satu ni. Basic dia adalah benda ni.
Anda lihat kepada ini. Mana dia? Okey. Anda tengok yen punya pair bergerak ke mana? Yen punya pair bergerak ke mana? Ya. Kalau yen dinamik, anda akan dapati yen UJ, kalau yen dinamik, yen yang kuat. Faham? UJ bergerak sama atau tak sama dengan yen pair yang apa pergerakan dia dengan EJ lah. Kita ambil EJ, AJ, GJ apa semua. Kalau dia adalah searah, okey, itu adalah negatif yen. Sebab dua-duanya yen, dua-dua dia makan yen. Kalau cerita yen, jadi kalau cerita yen, indeks akan bergerak dengan motif. Faham tak? Kalau cerita yen, indeks akan bergerak dalam struktur motif. Ataupun dalam struktur motif lah. Dalam trend. Indeks akan trending. Kalau cerita dia US dollar, okay, dalam positif US dollar, UJ ke atas, yen pair yang lain ke bawah. EJ, GJ sebab dolar kuat. EU jatuh lebih banyak daripada UJ naik. Anda tengok UJ dengan adakah dia apa dengan berbanding dengan yen pair yang lain. Boleh? Ada masanya ini adalah untuk ni untuk yen. Ni yen pair. Semua ni UJ dengan yen pair. UJ dan yen pair. Okey. Ini pula untuk US dollar. Basically apabila anda melihat US dollar, UJ tak sama pergerakan dengan dollar pair yang lain. Faham? Itu something to do with US dollar. Contoh, itulah dinamik ni. Kau nak faham apa dinamik tu? Contoh, USD JPY. Eh, tak keluar. Oh, USA. Kenapa jadi USA lah pula? On. Okey. Ni contoh. Okey. Ni adalah Euro US dollar. Okey, sejak dari sini Sejak daripada sini. Nampak? UJ tak sama dengan dollar pair. Inilah dollar dinamik. Kalau kita ambil semasa pergerakan ini berlaku, indeks akan tak dapat nak buat motif. Indeks tak dapat nak pecut. Saya masuk indeks kat sini. Kita ambil US 500. Okay, dari sini daripada sini, ini dah dia punya low.
Okey. Yang sama. Okey, ni. Indeks, kalau dia naik, dia akan sampai satu kemuncak dia dan dijangka akan mula melakukan pergerakan ke bawah. Ni daripada sini, daripada yang ini. Anda akan cari kat mana indeks ni tak akan, kalau anda buy indeks pada waktu ni, anda dapati ini dah mula tak bergerak sama. Masa tu indeks akan mula jatuh. The thing is, semasa start daripada sini, bila ini dah tak sama, UJ dengan dollar pair dah mula bergerak arah yang berbeza, indeks akan mula mencari hujung dia dan akan mula melakukan tak ke mana lah, sideway. Daripada sini indeks dah mula sideway. Salah satu akan sideway. Boleh. Salah satu akan sideway. Alamak, freeze. Lagging. Jawahir. Lagging lagi ya. Okey dah? Belum? Sangkut-sangkut. Okey. Kita sambung selepas ni ya. Kejap. Kita sambung selepas ni. Kena tukar pakai benda lain. Okey. Kita balik lepas ni. Assalamualaikum. Ingin memperoleh $35 hari ini? Dengan program rujuk rakan kami, kini anda boleh menikmati ganjaran dengan setiap rakan yang anda rujuk. Anda hanya perlu kongsikan URL unik anda kepada rakan anda untuk mula merujuk. Lebih banyak anda rujuk, lebih banyak yang anda peroleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Test dulu, okey tak? Sekarang ni okey tak? Masih lagging, tak lagging? Semua okey? Kali? Jokul, Atira, Liu. Okey Sekejap. Saya pun tak nampak lagi kat website ni. Kena refresh balik Kalau refresh dia balik ke situ. Sekejap Kena Sekejap saya kena tengok balik. Saya tak nampak soalan anda. Sekejap saya kena masuk balik. Okey. Boleh ni dah boleh dengar suara sendiri. Boleh kali Jokul? Alamak, start. Okey, refresh that. Okey. Jadi alhamdulillah dia nampak. Okey. Faham apa yang saya ceritakan ni? Okay. Maksudnya kalau kita dah mula nampak ini berlainan,
Indeks ni tak boleh nak pecut macam tu. Dia tak dapat. Ya, ini akan mula buat pergerakan yang lebih sideway. Dia akan mula bergerak lebih sideway. Sebab movement ini bukannya risk off. Ini bukan risk off. Ini adalah pergerakan liquidity US dollar. Nampak? Okay, ini adalah pergerakan liquidity US dollar, bukannya pergerakan yen. Sebab kalau kita kata yen kuat, UJ naik. Kalau kita kata, okey, sekarang ni, yen kuat bang, tak. UJ jatuh, euro US dollar naik. Ini apa? Ini negatif US dollar semasa sekarang ni. Sekarang ni. Ya? Kita masukkan satu lagi kat situ. Kita masukkan apa satu yen pair. Satu yen pair dekat situ. Kita masukkan apa AUD JPY. Ini dekat chart apa daily. Yang sama daripada structure ini, daripada structure sini. Okey. Ini tak ke mana? Ini ke atas. Ini ke bawah. Ini sideway. Sekarang ni, adakah anda akan katakan, oh, movement ke atas sini yen atau US dollar? Yen tak ke mana? Ini adalah masih lagi US dollar. Cumanya pembetulan dia adalah pembetulan US dollar. Disebabkan oleh correction dalam US dollar. Nampak? Inilah correction dalam US dollar. Boleh tak kita kata ini dah mula pecut ke atas? Tak. Tak dapat. Unless anda dah nampak sequence dia. Sekali belum. Ini masih lagi US dollar. Boleh tak kata indeks ni nak pecut ke atas? Belum. Anda akan katakan bahawa sekarang ni ini adalah US dollar punya move. Kalau kita katakan yen punya move, barulah indeks akan buat lekuk 3. Nampak? Faham apa maksud saya? Ini yang kita tak sempat cover minggu lepas. Tak apa, next time. Next round kita akan cover benda ni. Cover. Macam mana nak guna grafik ni? Print out grafik ni. Print out grafik ni, lepas tu anda fahamkan, baca dekat, tengok, ambil chart tu tengok. Apa struktur dia? Anda boleh guna dekat M1, anda boleh guna yearly chart, anda boleh guna monthly chart, anda boleh guna apa-apa chart pun. Ni semua saya dah letakkan grafik. Flow dia, satu-satu-satu. Apa nak tengok? Mana satu dia? Semua ni. Lepas tu apa nak trade di situ? Anda tengok, anda interested kepada apa pair. Sekali dollar pair, dollar punya dinamik. Saya dah buat satu-satu, grafik ni satu-satu. Macam mana anda tentukan dinamik apa. Lepas dinamik ni, apa yang dijangka seterusnya. Ada setup, trade. Tak ada setup, jangan masuk. Sebab kita nak ada setup untuk risk reward. Tu dia. Saya dah letakkan grafik ni satu. Okey, apa kita tengok macam sekarang ni kan. Macam sekarang untuk shorter term Untuk shorter term, kita sedang melihat UJ kita sedang melihat kepada UJ tak sama dengan dollar pair. Ni yang asas. Ni yang asas. Lepas tu kita ada pembahagian lagi.
Ni Songsang. UJ tak sama dengan yen pair yang lain. Ini bukan. Sekarang ni ini bukan ni. Ni bukan yang ni. Sebab UJ ke bawah, yen pair pun ke bawah. Jadi bukan inverse. Sekarang ni bukan inverse dynamic. Ini pula UJ mendata. Tak, bukan yang ini. Kita masih dalam yang asas. Sebab UJ tu semua saya ceritakan dalam chart. Kau nak tahu. Nak tahu ekstensifnya chart tu, yang chart pack tu, everything. Cumanya saya cuma tunggu. Adakah kita betul-betul buat lekuk 3? Sini akan buat lekuk 3. Dan kita tukar. Faham? Kalau sini buat lekuk 3, ni akan jadi 1, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Ni akan jadi lekuk 3. Kalau itu berlaku, indeks ke bawah. Itu shorter term. Tapi besar dia adalah dollar dynamic. Anda pun nampak besar dia adalah dollar dynamic kan? I hope that one clear kan, Syami? Print out yang nota tu dan fahamkan apa yang saya sedang ceritakan. Sebab itu alien wave ni sebenarnya adalah signboard. Kita tengah ceritakan apa. Sekarang ni kita tergantung. Tak cukup data untuk kita nak buat keputusan mana satu. Whatever move dekat sini, structure yang sebelah sini, yang sebelah sini tak clear. Belah ni yang tak clear. Stop reset. Lebih kurang lah kali. Stop reset. Tunggu structure dia break. Dan kita dah ada. Ni kalau ini berlaku, itulah short dekat H1 ke bawah. Untuk yen dynamic. Positif yen. Tapi in the environment of US dollar. Ini untuk H1. Yang sebelah sini, kita tak cukup info dari sebelah sini. Sejak daripada low EJ ni. Sejak daripada low UJ ni. Tapi kalau ada yang break, dan kita ada info dia. Kalau ini break ke bawah, dan kita cukup info. Kalau ini break ke bawah. Dan kita akan ada yen dynamic. Dan indeks ke bawah. Kalau itu berlaku, indeks jadi ke bawah. Faham? Cumanya saya tak cukup info. Sejak dari struktur di sini, saya tak cukup info. Maklumat untuk price tu tak lengkap, tak cukup untuk saya nak letakkan mana satu. Tapi saya cuma lukis berdasarkan US 500 tadi masih ada incomplete sequence. Faham tak? The whole thing dekat chart tu cerita sama. Cumanya kita nak tentukan yang mana satu sekarang ni. Kita tengah-tengah. Sama ada yen dynamic ataupun dollar dynamic. Kemungkinan besar yen positif ataupun yen negatif. Higher chances untuk yen negatif, cuma tak cukup nak lukis dia. Faham kami? Cuma tak cukup. Tapi jumlah struktur di sini dah ada 5. Saya boleh alihkan ni mana-mana tempat. Alih sini. 1, 2. Macam ni. Ni je saya buat. Ni 1. Ni 2. Ni 1. Ni 2. Ni 3. Ni 4. Ni 5. Lepas tu kita ke bawah. Ramai pening. Dynamic saat pun boleh. Kalau itu ya, saya tengah cerita dynamic lah tu. Anda tengok yen ke mana? Yen ke atas. Yen pair yang lain ke mana?
Dollar pair yang lain, adakah dia sama ke tak? Flow dia tak kisah. Ni, anda boleh tengok dekat saat, struktur saat, ataupun struktur tahun. Antara itulah pilih-pilih mana satu yang kena kepada anda. Anda nak tengok relevant structure, ada tengok kepada kat mana ada parabola tu. Contoh, anda buka dekat, contoh sekarang, anda buka dekat M1. Okey. Anda sedang lihat parabola dekat sini, daripada bawah ni. Okey, ni M1. Ni M1. Ni M1 punya ni. Kalau dia ada incomplete sequence, 1, 2, 3, boleh buy. Tu M1 sini. Kalau dia break. Break. Kalau parabola ni dah break ke atas. Sini ada buy. Itu M1. Faham? Kita dah ada reset. Lepas reset, dia break dalam 5 lekuk. Sini ada buy. M1. Situ ada buy. Kalau dia break, itu je parabola ni. Faham? Anda tunggu dia turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, break. Kan? Anda nampak parabola, reset baru. Sini pula buat high. Kena lah. Jadi, 1, 2. Dalamnya kecil. Micro. 1, 2, 3. Sini boleh entry. Itu M1. Kan? Tapi nak samakan dia dengan chart lain lah, pening lah. Sebab M1 banyak sangat nak tengok. Itu mungkin adalah, ini adalah A, ini adalah B, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ni jadi 2, turun ke bawah. Sama cerita. Boleh buat, tapi dia banyak kerja lah. Tengok time frame kecil. Dia sama je. Yang ini, flow dia daripada yang ini. Print out. Siapa tak tahu mana nak dapat nota-nota ni? Tahu kan mana nak dapat dia? Yang saya heran, kenapa tak tanya dalam grup kali? Itu yang saya pelik. Kan? Senyap je. Dalam belajar, jangan malu nak tanya. Jangan malu nak tanya. The thing is, kebanyakan soalan kita dah sentuh. Jadi, ramai orang boleh jawab. Itu kadang-kadang saya senyap. The thing is, semuanya ada dalam nota. Jangan cuma download nota, lepas tu tak baca dia. Anda baca dia, lepas tu tanya. Ni semua flow dia, satu-satu-satu ni. Satu-satu-satu. Satu-satu-satu. Everything. Everything. Variation. Everything. Boleh? Okey. Jadi untuk ni, kalau US 500 ke atas, saya mencari peluang untuk short dia. Lain-lain tak ada. Dolar ni, maksudnya dolar ni dah boleh buat lekuk B. Bila-bila dia boleh buat lekuk B. Kalau dia tak buat low dekat sini, dolar ni boleh habis. Ya, Syami. Discord. Dekat Dropbox. Faham? Dolar ni boleh lengkap. Kalau dia tak buat low di sini, ni tak berlaku. Sini kita ada 3. Faham? Sini boleh jadi flat. Dan kita boleh naik ke atas. Itu dolar. Kenapa kita masih lukis dolar macam ni adalah disebabkan oleh ini. Ni masalahnya sebab tak semua ada yang ini. Satu saya kongsikan chat dia. The only sebab
kita katakan bahawa dolar masih lagi lemah dan masih ke atas adalah disebabkan oleh ZN. Takut saya garang. Dia masalahnya ramai dia nak swap. Dia nak swap. Dia tak baca nota, dia tak tengok video, lepas tu buta-buta je tanya. Tu masalah biasa kali. Dia nak tahu entry kat mana, kan? Kalau setakat entry kat mana, jangan ikut saya. Anda subscribe kepada EFX. Anda cari EFX. Jangan belajar. Saya direct. Sebabnya better anda kecewa sekarang daripada kecewa bila tak ada duit. Anda subscribe kepada EFX. Bayar. Dekat situ ada signal bank. Bank punya signal. Jangan ikut signal-signal ni. Ini signal bank. Ni lagi bagus. Bank punya. Anda cari JP Morgan, anda nak cari Citigroup, kan? Anda nak cari signal dia orang, semua dalam tu. EFX. Kan? Buat apa ambil signal Zol? Signal Galih? Buat apa? Situ ada. Bank punya. Kau lawan lah. Tengok stop loss dia. 800 pip, 900 pip. Boleh. Itu dia ada short term, ada yang longer term. Tapi itu bank punya. Saya ikut JP Morgan. JP Morgan. Faham? Itu lagi bagus. The only sebab kita katakan bahawa ini akan buat lekuk 3 adalah kenapa US dollar kita katakan masih lemah adalah benda ni. ZN. Apa ni? Ini interest rate bond. Ini harga bond. Tapi nampak tak cerita yang serupa? Kita dah cukup. Ni boleh lengkap kat sini. Ini 1, 2, 1, 2, 3. 4, 5 untuk habiskan A ni dan B. Sini 5 A. Sini B. Faham? Ni. Ni. A ni boleh lengkap di sini. Dan kita mula turun ke bawah. Saya bukan orang marketing. Jadi saya tak jaga hati orang. Kan? Dah puas buat benda tu dulu-dulu. Sekarang ni tak payahlah. Dah malas nak kerja jaga hati orang. Saya kat sini bukan untuk jaga hati anda. Ya. Position sizing model. Okay? Kita nak masuk topik dia tu. Okay? So, kalau ini berlaku, itu US dollar punya strength. Kalau ini masih ke atas, itu US dollar punya weakness. Kita tengah-tengah, even dekat sini pun nampak, saya boleh lengkapkan struktur bawah ni. Ini dah boleh lengkap. Kita cuma extendkan sebab US 500. Itu je. Ini saya boleh letakkan 5 ni di sini. So, dia break high. Ya, bond. Bond futures. Interest rate. Erti kata lain. Interest rate. Ini adalah inverse dengan interest rate. Inverse dengan yield. Interest rate. Ni price. Dia ada satu lagi nama dia US 10 years. US 10 years. Ni dia. Tu tadi ZN lah. Cuma dia terbalik dengan ZN. Ni ZN. Ini harga. Okey, ini adalah yield. Ini yield, ini adalah harga dia. Okey, ini basically kadar faedah. Jangkaan kepada Fed punya tindakan.
Selepas data inflation hari tu, ni mula turun. Tu yang US dollar start lemah. Boleh? Tapi kalau kita tengok dekat sini, tak payah tengok ni lah. Tengok ni. Ni basically US dollar lah, yang atas ni. Ni maksud saya. Ni basically adalah DXY. Ataupun lebih tepat dia adalah UJ. Boleh? Saya masukkan satu lagi. Paling ikut dia adalah UJ. Ni basically mirror image kepada UJ. Mana dia? A straight line sama. Capai. Ni basically adalah UJ. Boleh? Yang atas ni. Kan? Sama? Tak sama? Kalau tak sama, payah. Satu kita masih lukis USD dollar index tu seperti yang kita lukis sekarang. Boleh? Nampak? Sebab pasaran selalu dipengaruhi oleh apa jangkaan kepada Fed punya tindakan. Okey. Nampak? Selepas data inflation lah itu. The thing is, kalau anda tengok dekat sini, anda tengok dekat sini, ada berapa lekuk? Faham? UJ. Dah ada dalam chart pun. Anda sedang melihat 5 lekuk. Faham? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Anda sedang melihat ZN. Satu, dua, tiga, empat, lima. Boleh habis ataupun extend, either one. Jadi disebabkan itu, kita juga jangkakan untuk dolar. Mana dolar? Buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia semua sama. But this will happen. Soalan kita adalah ini. Bukan soalan US dollar lemah lagi ke tak. Soalan kita, adakah ini dah boleh berlaku ke tak? Itu soalan kita sekarang ni. Bilanya B ni nak berlaku? Sebab kalau B ni berlaku, then US 30 mula jatuh ke bawah, US 500 mula jatuh ke bawah. Tu je. The only sebab kita extend, faham tak kenapa kita extend kan untuk ZN, extend kan untuk UJ, extend kan untuk indeks? Sebab dollar index ni, dia tak dapat nak buat 5. Ni tak buat low lagi. Sebab tu kita extend kan. Faham? Dia satu, sama je. Macam mana lagi saya nak terangkan dia? Faham tak? Kalau anda tak nampak ni sama, payah. Kan? Macam mana saya nak cerita? Kalau tak nak, kenapa kita kata ini masih lagi ke bawah? Ini masih lagi ke bawah. Sebab ini belum buat low. Jadi kalau ini nak buat low, dia kena buat macam ni. Jadi sini akan extend, sini akan extend. Macam mana saya nak cerita? Faham tak? Boleh tak? Okey. Ini dah ada low. Ini dah ada low. Sini yang tak ada low. Tak sempat masuk PSM ni. Sini tak ada low lagi. Boleh? Low ke tak? Kalau dia dah ada low, mungkin habis lah. Apa?
Tak, dia double bottom. Sekejap kita tengok. Kalau dia dah low, alah, macam mana saya nak tengok dia punya ni. OHLC. High low close. Status. OHLC value. Okey. Okey, ni low dia adalah 10534. Low dia 10532. Okey, ni dah buat low. Mungkin boleh habis. Yes, US dollar, Singapore dollar dah break lama dah. Ini boleh habis. Ini dah ada low. Saya boleh letakkan sebagai 5. Cuma ni terlalu marginal. Kita akan letak sebagai 123.6. Tu je. Dalam erti kata lain, ni dah boleh buat B tadi. Ataupun ini masih lengkapkan A. Tu dalam erti kata lain. Kalau dia masih lengkapkan A, S&P, SPX masih ke atas. Kalau dia buat B, SPX buat ke bawah. Kalau dia buat A, gold masih ke atas. Kalau dia buat B, gold ke bawah. Faham? Kita betul-betul dekat simpang ni, Syamil. Simpang mana satu kita ni. Kalau tak nampak ni payah saya nak cerita ni, Syamil. payah saya nak terangkan ni. Wave 5 tu belum lengkap. Mungkin lengkap, terlalu borderline. Cuma dua pip. Kalau dekat dollar index tadi, 2 pip dia lepas. Kan? Terlalu kecil untuk kita katakan lekuk 5. Mungkin itu 1 daripada 5. Tentu kita extendkan. Terlalu kecil. Kalau dia saya akan ambil 123.6. Maksudnya 126 sini. Ni 1236. 1236 kat sini. Dan baru saya kata kalau ini ni sampai 1236. Dan saya katakan ni boleh complete. Dia terlalu marginal. Tapi boleh tak? Boleh. Cukup syarat dia untuk jadi lekuk 5 boleh. Terlalu marginal, terlalu kecil. Terlalu sikit sangat untuk kita nak katakan lekuk 5. Tapi boleh tak? Boleh. Asalkan dia break. Okey. Tak sempatlah kita nak masuk. Ada 15 minit lagi. Faham apa saya cuba sampaikan? Saya bukan apa sebab kita terlepas minggu lepas. Terlepas pada semalam. Jadi saya nak terangkan benda-benda ni sebab kita tak sempat nak cover slide ini. Kita tak sempat nak cover slide pasal market dynamic tu. Tu sebabnya saya nak terangkan hari ini. Faham? Structure. Anda gunalah teknik apa pun. Dalam dagangan anda. Benda pertama yang anda nak ikut adalah structure. Structure dulu. Bila anda faham structure macam ni, tak habis lagi ni. Ni lengkap ke tak? Dan daripada situ anda boleh pakailah teknik anda apa pun. Untuk sementara ni, dolar belum dapat nak trade. Indeks belum dapat nak trade. So dia tengah-tengah. Dia tukar ke tak tukar? Tukar ke tak tukar? Anda dekat betul-betul dekat area tu. Nak ambil lekuk 5, dia terlalu kecil sangat break dia. Boleh ke tak? Boleh. Yang lain-lain dah break. Pakai phone tak dapat. Trade tak, belilah laptop ke, PC ke, Chromebook ke. Chromebook pun cukup lah. Kan? Handphone ada, harga 15,000. Handphone apa kan? Vertu dia pakai. Tapi untuk benda yang kita nak gunakan untuk cari duit, bukan phone tak guna cari duit. Tapi tak perlu kan. Lebih baik spend kepada benda yang boleh menghasilkan duit. Satu orang tanya saya, boleh tak trade pakai phone saja? Tak.
Saya dah bagi tahu tak? Tak dapat. Sebab apa? Sebab trading tu bukan hanya trading market. Tu yang cuma tahu masuk keluar market. Tak. Dia lebih kepada pengurusan. Macam anda uruskan kedai guna phone saja. Boleh apps macam-macam sekarang ni. Tapi kalau macam ni lah, kawan anda minta anda melabur untuk dia buat bisnes, untuk dia buat satu kedai laundry. Dia kata seorang datang dengan 50,000, kita bagi 2 orang. Oh, okey, kedai kau okey, nanti kedai ni semua kita 50-50. Okey, boleh. Kita buat partnership. Lepas tu tengok kan, account pun dia guna phone, dia punya apa semua guna phone. Anda rasa bisnes tu anda melabur ke tak? Anda melabur tak, Syami? Kali. Sama lah, ni bisnes online. Benda sama. Faham? Ini bisnes online. Nah, kita masuk pada topik kita. Ini bisnes online. Dia sama macam bisnes apa juga. Jadi, beza dia, ramai ingat trading ni macam anda bekerja. Dia bukan bekerja, anda bisnes. Beza kita dengan mereka yang bekerja sebagai trader, mereka yang bekerja sebagai trader, dia orang ada gaji. Dia orang ada KPI. Bukannya kita tak ada KPI. Tapi dia orang ada orang yang jaga. Ataupun ada investor yang jaga dia. Yang topong dia. Kita ni share duit kita. Satu, saya tak peduli orang kata apa. Bukan kau bayar withdraw aku. Kan, faham? Dalam anda buat benda ni, anda tak peduli orang lain kata apa tau. Kalau orang tu tak bagi orang tu tak bayar withdraw anda tak peduli dia kata apa. Faham? Anda mengajar ke, anda belajar ke, anda berkongsi ke, anda locate seorang-seorang ke, anda dalam grup ke, anda apa ke, dalam bidang ni, yang penting kepada anda adalah anda. Itu je. Tak meyakinkan. Tambah cabi. Hari-hari makan apa saja. Saya makan pisang kali. Buah-buahan kegemaran rakyat Malaysia. Buah pisang. Jadi mungkin saya masak saya makan pisang tanduk. Biasa makan pisang emas. Tu besar sikit. Okey. Tu beza dia. Tak meyakinkan. Tahu pun. Lari. Sama kan. Saya tak nafikan. Anda boleh tak trade guna phone? Boleh. Boleh tak kita kawal akaun kita menggunakan phone? Boleh. Kan? Boleh. Perbelanjaan kita. Tanya, apa nama yang CIMB tu? Evra. Apa nama dia? Apa nama dia? Ada yang kat CIMB tu. Sekejap saya buka tu. Eva kan? Tanya Eva kan? Tanya Eva, minta dia punya pecahan perbelanjaan kita. Tapi, macam mana tu? Ini adalah bisnes. Satu saya tak, bila bisnes, it is a lonely business tau. Ini bisnes anda lawan anda. Tak ada kita lawan market. Jangan dengarlah ayat-ayat marketing lawan market lah. Kan, withdraw sampai tutup broker lah. Itu broker. Memang duit anda untuk dia operation dia juga. Tu lain. Itu memang bucket shop. Tak ada dealing desk. Tak ada kan. Dealing desk. Zaman ni, kalau anda dengar kan orang sebut, oh ni broker ni bagus. Dia tak ada dealing desk. Semua ECN. Kalau anda dengar ayat marketing, broker ni bagus. Broker ni bagus. Dia e-book. Biasa tak dengar benda ni. Broker e-book dengan B-book. Okey. Dia tak ada, ni tak ada dealing desk. Semua ECN. Itu broker jerut leher. Faham tak? Kan? Tak kisah leverage. Dia bagi anda 2 je leverage.
The moment dia sediakan leverage, dua je, dua. Tak payah sampai 10, 5, 500, 1000, tak payah. Dia bagi dua je. Dua satu. Dua satu. Katalah ada modal 1000 kan. Dan dia claim dia tak ada dealing desk, dia direct ECN. The moment anda dengar macam tu, delete awal. Itu broker dia tak ada duit nak bayar staff. Tak ada. Saya semalam saya ikut satu live lah kan, orang cerita pasal broker. Seronok dengar teori. Tak apalah. Seronok dengar. Tapi macam ni lah. Yang penting kepada kita, withdrawal bagus. Nak call, ada orang kita nak call. Otai punya CC unlimited pun tak. Nak lawan broker. Tak ada cerita lawan broker. Tak ada. Broker dia akan ada dia punya risk department, exposure department kan. Satu je pesan saya. Jangan sentiasa percaya. Jangan dengarlah ayat-ayat marketing macam ni. Kita gelak je. Okey, dekat LP, liquidity. Ingat liquidity provider tu, dia tak ada dealing desk. Tak apa. ECN. Lari jauh-jauh. Ada dengar benda tu, lari jauh-jauh. Dia tak ada dealing desk. Dia ECN. Dia bagi anda leverage 5. Lari jauh-jauh. Lari laju-laju sikit. Nak dan diri baca komen forum trader. Betul. Saya suka. Betul gelak. Dia datang dengan teori yang entah dia baca kat mana. Ataupun tahu dari BDM ke, dari mana. Seronok baca. Seronok tengok, seronok dengar. Tapi seronok je lah, seronok. Okey. Cerita tu. Tak geli hati teringat semalam. Kan? ECN. Teori dia kan. Teori dia luar alam sangat. Teori dia kan, kalau angin tu bertiup, kan lebih kurang lah. Kalau angin tu bertiup, kita buy US dollar. Macam tu lah. Teori macam tu lah. Jauh je. Kalau angin bertiup dari utara, lebih kurang macam tu. Okey. This is a business, online business. Dan anda akan melalui proses-proses dia. Ia bukan hanya kepada sistem dagangan. Sebab sistem dagangan tu, it will take time. Dia tak adanya, kita selalu dengar benda macam ni kan. Trading ni simple. Duduk, aku ajar kau teknik. 5 minit kau dah pandai dah. 5 minit dah pandai dah. Macam ni kau buy, macam ni kau sell je. Yes, ada yang berjaya dengan cara tu, tapi tak sustain. Faham tak? Tak dapat diharap. Faham? Dia tak dapat diharap. Bisnes macam ni, anda tengok bisnes yang berjaya. Bisnes yang berjaya, dia orang tak cuma apa yang dia buat. Okey, dia buka satu kedai, dia buka satu premis. Apa model bisnes yang berjaya? Dia tak duit dia tak semua dekat sini tau. Dia mungkin akan expand. Tetapi kita ambil contoh McDonald. Apa bisnes McDonald? Siapa tahu? Siapa boleh jawab saya? Siapa boleh jawab saya? Macam mana McDonald buat duit? Saya rasa ramai yang tahu. Bangun tidur cakap mengarut. Otai mimpi je. Anda dah tahu apa bisnes McDonald? Kita ada few minit. Kita ada 4 minit lagi. Anda faham tak macam mana McDonald sebenarnya? Apa bisnes dia? Apa bisnes McDonald? Bukan jual burger.
dia bukan jual burger. Jual burger lah, buat jual burger ni. Outlet dan franchise kan. Apa bisnes dia? Siapa tahu benda ni? Real estate. Sewa. Daripada dia punya pembeli franchise dia. Dan dia orang kena ambil segala-galanya daripada dia. Tu dia. Dia control everything. Satu untuk kualiti lah. Sebab tu McDonald anda pergi lebih kurang ayam dia tak adalah saiz besar ni. Pergi besar ni ayam. Kan? Bukan franchise. Franchise tu part of the business lah. Tapi real business dia adalah real estate. Real estate. Kalau anda tengok siapa tahu McDonald dekat Kuching, anda tengok kat mana McDonald tu? Faham? Yang tempat tengah-tengah tu ada tahu berapa juta harga kat situ. Dan sewa dia. Jualan badut. Mana ada badut tu dah ada? Badut tu dah tak ada dah. Yes, itu yang dia buat. Bisnes dia tu. Sama juga macam anda trading. Sebab kalau anda jual burger, itu retail business. Itu semua risk. Itu semua risk dan bergantung kepada dan terlalu volatile lah, pergerakan turun naik dalam pasaran. What you do is, anda tak semua letakkan, bila anda trading ni, itu adalah risk. You make money from risk, bukannya untuk anda pergi withdraw, tak. Anda growkan portfolio tetap anda, pendapatan tetap. Faham tak? Anda growkan passive income. Bukan compound kat sini. Faham? Saya dengar yang compounding teknik. Pernah dengar benda-benda tu? Dulu-dulu famous. Compound, kumpau. Tahu kumpau? Tak tahu kumpau tak ada. Compound, kumpau jadi. Siapa bancing tahulah benda tu. Biru muka dia, hitam muka dia. Kumpau je. Faham? Kita akan ceritakan benda tu pada esok hari. Kita sambung esok hari. Semua ni adalah satu proses dan even membina sistem dagangan, it doesn't take one day. Rome is not built in one day. It takes years. Dan kebanyakan proses di sini bukannya mengenali market. Kebanyakannya adalah adaptation kepada anda. Sistem dagangan tu hendaklah sesuai kepada anda, bukannya kepada market. Teknik semua bagus, asalkan teknik tu lengkap. Cara masuk, cara keluar, model pasaran. 3711 market dynamic tu, saya dah buatkan dia punya roadmap tu tahu. Roadmap tu satu-satu. Patutlah tak ada MACD. Cuman kenapa sebenarnya? Okey, kita akan bincangkan topik ni besok mengenai pembinaan minda. But download nota-nota tu semua. Kita akan ceritakan satu-satu apa yang anda perlu buat untuk membentuk, basically untuk anda nak percaya ke teknik anda sendirilah. Untuk anda membina sistem dagangan anda, bukan Zul punya, bukan Sunbi punya, bukan Galih punya. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita sambung topik ni pada esok hari. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok.